Kenapa sekarang ramai orang guna plastik? Tak tahu kenapa? Aku tahu. Korang nak tahu tak sejarah tentang penggunaan plastik ni start popular hari ni? Tak tahu. Biar aku beritahu A few moments later. Penggunaan plastik di asrama dan kafeteria telah berkembang secara berperingkat selama beberapa dekad. Penggunaannya secara meluas bermula sekitar tahun 1970-an hingga 1990-an apabila plastik menjadi popular kerana harganya yang murah, ringan, tahan lama dan mudah dihasilkan secara besar-besaran. Penyedia perkhidmatan makanan mula menggantikan bahan guna semula tradisional dengan bebarangan plastik sekali guna seperti cawan, pinggan, peralatan makan, straw, beg plastik dan bekas makanan. Bahan-bahan ini membolehkan perkhidmatan yang lebih pantas, menggunakan masa mencuci dan dianggap lebih bersih serta higienik. Di kawasan kampus, terutamanya di asrama dan kafeteria yang melayani populasi pelajar yang besar, plastik menjadi pilihan utama untuk makanan dan minuman bungkus. Peniaga mendapati penggunaan plastik lebih mudah dan menjimatkan kos, manakala pelajar menghargai kemudahan makanan yang boleh dibawa dan dimakan dengan cepat. Dari masa ke semasa, penggunaan plastik menjadi satu amalan harian. Namun, sistem pengurusan sisa dan sekitar semula tidak berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan plastik. Akibatnya, sisa plastik semakin terkumpul di asrama dan kafeteria, menjadikan apa yang dahulunya dianggap sebagai satu kemudahan bertukar menjadi satu masalah alam sekitar yang serius. Okay, so korang faham tak apa aku cakap tadi? Faham? Tapi kenapa banyak orang guna plastik dekat hostel dan asrama ni? Kenapa? Di kafeteria, kita dapat perhatikan bahawa kebanyakan pelanggan lebih cenderung untuk memilih produk-produk plastik seperti beg plastik, bekas makanan plastik, lepas tu cawan plastik berbanding dengan membawa bekas makanan mereka sendiri. So, di asrama pula, kita dapat perhatikan bahawa terdapat banyak plastik, produk-produk plastik dalam tong sampah. Macam terutamanya botol-botol plastik dan plastik makanan. Kenapa perkara ni boleh berlaku? Antara faktor utama yang mempengaruhi produk plastik, penggunaan produk plastik yang tinggi dalam kafeteria dan juga hostel adalah kemudahan yang dibawa oleh produk plastik tersebut. Sebenarnya produk plastik ni lebih selesa digunakan berbanding dengan produk yang boleh digunakan pakai semula. So dalam kafeteria, ramai pelanggan kafeteria memilih untuk makanan yang boleh diambil dan terus pergi. So bahan produk plastik tu memudahkan mereka untuk bungkus je makanan dan terus balik ke hostel ke atau pergi ke kelas. Sesetengah pelajar memilih untuk menikmati makanan mereka dalam asrama. Dan sebahagian pelajar lagi nak tergesa-gesa untuk pergi ke kelas selepas mereka bungkus makanan kerana mereka terdapat bersarapan dulu sebelum mereka pergi ke kelas. Faktor yang kedua ialah pihak kafeteria dapat memudahkan pengurusan pinggan mangkuk dan juga cutlery. Mereka tidak perlu belanja wang yang berlebihan untuk membeli pinggan mangkuk dan juga cutlery yang boleh digunakan pakai semula. Sebagai contoh, pihak kafeteria boleh mendapat 50 keping pinggan plastik dalam harga RM4.67 di platform media sosial. Jikalau pihak kafeteria hendak menggunakan pinggan yang boleh digunakan pakai semula, pihak kafeteria hanya akan mendapat 12 keping pinggan sahaja dalam harga RM15.32 di platform yang sama.
Ini bermakna pihak kafeteria hanya menggunakan 9 sen sahaja untuk mendapatkan sekeping pinggan plastik lebih murah berbanding dengan pinggan boleh diguna pakai semula yang berharga RM1.28. Namun begitu, harga pinggan-pinggan ini juga bergantung pada saiz, jenama dan kualiti pinggan yang dipilih. Kejap. Korang nak tahu tak apa impak kalau kita menggunakan plastik yang berlebihan dan tidak diuruskan dengan baik? Plastik ni akan menjadi mikroplastik dan mikroplastik ni akan mengganggu kita punya salinan air. Salinan air ni pun akan mengganggu kita punya rantaian makanan. Rantaian makanan ni kalau dah terganggu, masalah kesihatan kita sebagai manusia dan haiwan juga akan terganggu. Korang nak tahu tak, kalau tong sampah ni penuh dan tak diuruskan dengan baik, dia akan menarik perhatian serangga perosak, contohnya seperti tikus, lalat, lipas dan sebagainya, dan ia akan menyebabkan persekitaran kawasan hostel ni tidak bersih dan tidak sihat bagi para pelajar. Kain-kain, saya rasakan tabiat guna plastik pakai buang ni dah jadi satu kebiasaan bagi pelajar kita. Sebab apa? Sebab kesenangan sementara berbanding dengan menjaga alam sekitar untuk masa depan. Kalau pelajar kita dah biasa dengan plastik pakai buang ni, susahlah kita nak buat kempen atau program nanti. Antara cara UMT boleh kurangkan penggunaan plastik di kafeteria dan kolej kediaman UMT adalah dengan membuat program recycling. Iaitu apabila kita menderma sampah ataupun plastik, kita akan dibayar dengan wang RM ringgit. Dari ini kita nampak kan banyak orang yang gunakan plastik untuk plastik pinggan, plastik cawang untuk guna makanan dan makanan. So, daripada sini, kita gunakan tumbler atau bekas makanan untuk isi makanan dari kafeteria. Waktu kita beli makanan atau minuman dari kafeteria ni. So, korang dah faham ke kenapa plastik ni boleh menjadi isu di dalam hostel dan kafeteria dalam UMT? So, kalau korang dah faham, please like, Comment, share, subscribe.